Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan inayahnya dapat kita sama-sama berkumpul dalam Dewan Muktamar Pusat Islam Kuala Lumpur dengan satu rancangan yang dibawa secara khas dan secara eksklusif oleh TV Al-Hijrah. Segalanya bermula di sini. Dan saya juga ingin bertanyakan khabar kepada para penonton di rumah sana, para pencinta siaran TV Al-Hijrah. Apa khabar semua? Mudah-mudahan dengan terpancarnya rancangan ini, dengan tersiarnya segala maklumat yang dibawakan melalui dialog yang penuh harmoni ini dapat menambahkan lagi pengetahuan kita dalam memahami agama-agama yang ada di negara kita yang tercinta ini. Dan tidak lupa juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana yang berhimpun dalam dewan ini bukan saja masyarakat yang beragama Islam, ada dalam dewan ini masyarakat yang beragama Buddha, ada dalam ini masyarakat yang beragama Hindu, ada dalam ini masyarakat yang beragama yang pelbagai, yang mewakili agama masing-masing. Dan kita sedia maklum dalam negara kita juga melalui perlembagaan perkara ketiga kita diperuntukkan bahawa agama Islam, agama rasmi persekutuan dan agama-agama lain bebas diamalkan di negara ini. Dalam masa yang sama boleh juga kita faham sekali lagi bahawa negara ini maksudnya Malaysia merupakan negara untuk mengamalkan agama masing-masing dengan penuh aman dan damai. Di sebelah kanan saya Brother Tan, di hujung sana Dr. Bala. Apa khabar Doktor? Khabar baik. Okay, you get ready? Yes. Okay, thank you. Sebelah kiri saya Brother Shah. Apa khabar Brother Shah? Alhamdulillah, bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa khabar Puan Charanjit? Sihat walafiat. Okey senyum. Tadi sejak tadi Puan Charanjit senyum. Senyum itu adalah sedekah. Okey, tanpa melengahkan masa, saya ingin perkenalkan juga dialog kita pada kali ini akan berkisar dalam persoalan berkaitan konsep ketuhanan. Sebelum ini kita lihat definisi agama dan bagaimana hala 7 agama yang dibincangkan sebelum ini, agama Hindu, agama Buddha, agama Sikh dan juga agama Islam. Hari ini kita nak lihat pula bagaimana konsep dan juga kandungan ajaran itu sendiri di dalam penghayatan seharian agama-agama yang ada di negara ini. Jadi tanpa saya melengahkan masa, saya ingin terus kepada panelis kita yang pertama, Brother Tan, untuk memberi pencerahan, memberi penghuraian mengenai bagaimana kadang-kadang masyarakat ini dia boleh salah anggap mengenai agama Buddha. Ada yang kata Buddha ni Tuhan, ada yang menyembah Buddha. So apa konsep yang sebenarnya? Silakan. Terima kasih Tuan Moderator dan ahli panel yang dihormati dan pada hadirin sekalian. Saya cuma ada 2 isi atau fakta yang saya nak kemukakan di sini tentang salah tanggapan terhadap agama Buddha. Sebenarnya banyak salah tanggapan terhadap agama Buddha di kalangan masyarakat Malaysia. Yang pertama tu, adakah Buddha itu Tuhan? Dan soalannya kadang-kadang ditujukan, diberikan kepada saya untuk dijawab. Dan saya nak katakan di sini dalam ajaran agama Buddha, Buddha tidak pernah menyatakan bahawa dirinya sebagai Tuhan. Sebaliknya, konsep Buddha seperti mana yang saya terangkan terdahulu, ialah merupakan insan yang telah mencapai kesempurnaan dalam hidup. He has reached a stage of perfection. Dan untuk menyatakan ini, saya nak di dalam kitab suci agama Buddha dinyatakan terdapat seorang Brahmin yang bernama Dona. Pada suatu hari Brahmin itu melalui satu kampung dan dia terserempak dengan satu tapak kaki manusia dan dia lihat tapak kaki manusia itu agak luar biasa. Dan orang dulu mereka dengan bijak dapat mengenali sama seseorang itu orang yang luar biasa atau orang yang cuma seperti kita. Jadi dia tahu tapak kaki itu merupakan tapak kaki orang yang luar biasa. Dan dia mengekori tapak kaki itu sehingga dia jumpa ada seorang yang duduk di bawah pokok bodi yang bertapa di situ atau bermeditasi. Dan lalu ditanyakan, siapakah anda? Dan Buddha mengatakan bahawa I'm not a human being, I'm not a god, I'm not a yaka, I'm not a Gandhava. Jadi maksudnya saya bukan manusia, saya juga bukan Tuhan, saya juga bukan Yaka dan Gandhava, itu semua makhluk-makhluk yang ada di alam yang lain daripada alam manusia. Jadi Brahmin itu bertanya, siapakah anda?
Jadi kalau ini semua bukannya yang saya tahu, siapakah sebenarnya anda? Dan Buddha mengatakan, I am the Buddha. Saya merupakan insan yang telah mencapai pencerahan dan juga kesempurnaan hidup. Jadi daripada cerita ini dengan jelas boleh kita faham bahawa Buddha tidak pernah mengatakan bahawa diri dia sebagai Tuhan. Dan dalam ciri-ciri yang ada pada Buddha tu pernah dinyatakan bahawa Buddha itu merupakan Sattadeva Manusanang. Buddha menganggap dirinya sebagai teachers of gods and men. Jadi lebih melampaui tahap manusia dan juga Tuhan. Yang kedua yang hendak saya bentangkan untuk menjelaskan salah tanggapan terhadap agama Buddha ialah kadang-kala di kalangan masyarakat Malaysia ni mereka lihat apa yang Buddhis lakukan dan mereka rasa hairan, mengatakan mengapakah kaum Buddhis menyembah patung. Jadi timbullah salah tanggapan bahawa golongan Buddhis merupakan penyembah patung. Buddhis are idol worshippers. Sebenarnya ini juga merupakan satu tanggapan yang salah. Seperti mana yang Dr. Bala tadi terangkan konsep Tuhan dalam agama Hindu dan merupakan simbol-simbol yang mempunyai maksud-maksud tertentu dan sifat-sifat tertentu. Patung atau lebih suka dinyatakan sebagai image Buddha itu merupakan satu simbol. Simbol yang melambangkan apa? Wisdom, compassion, kerahiman, loving kindness, metta ataupun sebagai cinta dan belas kasihan yang sejagat. Dan apabila seseorang Buddhis itu berhadapan dengan image Buddha itu, sama ada bermeditasi ataupun melakukan sembahyang dan sebagainya, apa yang terpapar di fikirannya bukanlah ini ialah Tuhan, tapi ini melambangkan kesucian dan kesempurnaan diri manusia pada tahap yang paling tinggi. Jadi itulah maksudnya seseorang itu pergi berhadapan dengan image Buddha bukan sebagai penyembah patung, tapi sebagai penyembah sifat-sifat yang murni, yang mulia, yang harus seseorang itu amalkan. Inilah dua tanggapan yang ada kaitan dengan konsep ketuhanan, saya fikir perlu dijelaskan di sini. Terima kasih. Saya lihat kehadiran seseorang di hadapan image Buddha itu untuk mendapatkan sifat-sifat dia, untuk mendapatkan sikap dia, begitu. Tapi perkara yang disebut tadi mencapai dunia yang melampaui dunia ketuhanan dan dunia manusiawi. Itu satu yang baru pertama kali saya dengar. Mungkin saya akan minta penjelasan sebentar lagi. Okey, saya terus kepada Dr. Bala. Dr. Bala, salah tanggapan mengenai agama Hindu. Dan mungkin cukup banyak sekali salah tanggapan. Tadi pun pada sesi sebelum ni pun kita lihat bagaimana soalan-soalan dikemukakan kepada Dr. Bala. Kenapa objek tu, kenapa bentuknya begini dan kenapa begitu kan? Apa yang penting itu adalah kena faham apa tu konsep simbolisme. Sebenarnya Tuhan yang tidak ada rupa, tidak ada nama, tidak ada apa saja sifat yang boleh bayangkan oleh manusia. Dia adalah lebih daripada itu. Seperti satu ayat dikata, Karpanai Kadanda Jodi. That means is beyond everything. Tapi kenapa konsep simbolisme itu dalam agama Hindu ada pula macam Siva, Brahma, Vishnu, Murugan, Ganesha. Jadi bermacam-macam simbol ada sana. Dan nampak macam orang penganut agama Hindu pula menyembah simbol-simbol ini. Jadi dalam agama Hindu prinsipnya adalah ada 4 amalan penting untuk mencapai Tuhan. Amalan yang pertama adalah amalan dengan nilai-nilai murni yang kita panggil sariyai. Nombor 2 adalah amalan dengan ritual-ritual yang kita panggil kiriyai. Amalan yang ketiga adalah melihat Tuhan dalam kita sendiri, diri sendiri. Bayangkan Tuhan diri sendiri, dalam sendiri. Yang keempat adalah faham Tuhan itu adalah kuasa yang maha kuasa yang tidak boleh dalam bayangan kita. Jadi ada 4 amalan yang boleh kata satu demi satu kita kena membetulkan kita dan menjadikan akhirnya mencapai Tuhan.
Jadi sebab kebanyakan penganut agama Hindu adalah ritualistik. Ritualistik ini maksudnya mereka lebih kepada sesuatu ritual di mana mereka hanya praktis ritual itu saja. Tidak kepada meditation ataupun tidak kepada ilham. Jadi mereka ingat rupa ataupun simbol itu saja kita kena sembah. Tapi ritual-ritual itu adalah ada maksud tersendiri. Umpamanya kita ambil bunga dan kita sembahyang. Jadi maksudnya itu adalah satu maksud saja. Dia ada simbolisme, itu ada maksud saja. Umpamanya bunga itu adalah seumpama hati kita. Kita kena ringatkan macam itu apabila kita kena pergi kepada Tuhan. Jadi kita gunakan bunga itu untuk mensimbolisme kepada kita adalah sesuatu macam bunga yang begitu rendah, begitu yang murni. Tapi kita kena sembahkan diri kepada Tuhan. Jadi maksudnya Dr. Bala, setiap ibadat yang dilakukan dalam agama Hindu di sebaliknya ada maksud tersirat. Yes. Jadi satu lagi simbol yang begitu penting dalam semua tempel itu. Walaupun dalam tempel itu, ini tempel Ganesha, ini tempel Mariamman, ini tempel Siva, macam itu mungkin ada. Tapi di depan itu ada dua patung yang penting. Patung itu ada 4 tangan. Satu tangan tunjuk macam ini. Satu tangan tunjuk macam ini. Satu lagi tangan tunjuk macam ini. Satu lagi tangan ada satu senjata yang selalu letak ke bawah. Satu lagi tangan pula tunjuk macam ini. Jadi 4, macam satu patung tunjuk 4, iaitu depan kuil itu. Untuk katakan, Tuhan hanya satu. Kalau awak kena mendekati dia, semasa mendekati dia, awak kena apa saja senjata kekuasaan awak kena letakkan bawah, baru dapat kekurniaan Tuhan. Islam bukannya milik orang-orang Melayu. Islam bukannya milik orang-orang Arab. Berzikir 1000 kali nama Tuhan, Waheguru, Waheguru. Saya ingin terus kepada Brother Syakirit untuk masih ada lagi ke agaknya dalam masyarakat, tapi mungkin masyarakat Islam tak ada masalah difaham konsep ketuhanan, tapi bagaimana orang lain pula yang penganut agama lain bersalah anggapan atau salah tanggapan terhadap agama Islam itu sendiri. Kan tadi sebelum ni sesi kita bincang mengenai Kaabah, yang kita ada bincang bagaimana lihat Kaabah itu sebagai objek yang kita sembah, dan kenapa kalau Tuhan tu ada tak wujud, kenapa digunakan aku dan kami. Silakan. Baiklah, kalau kita lihat agama Islam ni adalah, saya katakan, agama yang paling disalahfahami di dunia. Bukan saja disalahfahami oleh orang-orang bukan Islam, malah ada kalanya agama Islam disalahfahami oleh segelintir orang-orang Islam yang terkeliru. Dan ada beberapa persoalan. Soalan yang pertama ialah, berapakah usia agama Islam? Ramai mempunyai tanggapan Islam adalah seusia lebih kurang 1400 tahun saja. Ini tidak benar. Agama Islam tidak diasaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menyambung agama-agama yang telah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan disebut di dalam surah Baqarah surah nombor 2 ayat nombor 136, semua nabi-nabi dulu adalah Muslim. Mereka taat kepada perintah Tuhan secara rela dan menyeluruh dengan cara yang autentik. Maka mereka juga adalah Muslim. Dan seterusnya kita lihat, ada kalanya orang mempunyai tanggapan Islam adalah untuk orang Melayu. Ini tidak benar. Bila seseorang itu masuk Islam seperti saya, kadang-kadang orang kata ini masuk Melayu. Tidak, saya bukan masuk Melayu. Saya masuk Islam. Masuk Islam dengan masuk Melayu dua perkara berbeza. Islam bukannya milik orang-orang Melayu. Islam bukannya milik orang-orang Arab. Tetapi Islam adalah untuk semua. Orang-orang Melayu, orang-orang Arab adalah milik Allah. Bukan agama Islam yang menjadi milik kita. Jadi kalau kita lihat contohnya, di dalam surah An-Nas, itu adalah surah yang terakhir dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Katakan, aku berlindung dengan Tuhan sekalian manusia.
Dan kemudian di dalam surah Hujurat, surah nombor 49 ayat nombor 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang paling mulia di sisi Tuhan adalah orang yang paling bertakwa dengan Tuhan. Bertakwa ni kira orang yang paling beriman kepada Tuhan. Itu yang Tuhan lihat. Tuhan tidak melihat pada bangsa kita, siapa yang mulia dan siapa yang kurang mulia. Dan kalau kita lihat ajaran daripada Nabi Muhammad, bukan hanya untuk orang-orang Arab ataupun orang-orang Melayu sahaja. Nabi Muhammad adalah Nabi yang diutus untuk semua manusia. Ini disebut dalam surah As-Saba, surah 34 ayat nombor 28. Malahan di dalam surah Al-Anbiya, surah 21 ayat nombor 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatil lil alamin." Yang bermaksud Nabi Muhammad adalah diutus sebagai rahmat, bukan saja untuk semua manusia, tetapi untuk sekalian alam. Tetapi hari ini satu salah faham yang berlaku di kalangan orang-orang Islam sendiri. Amalan agama Islam kita, kadang-kadang kita beri penekanan kepada bentuk ritual yang kita lakukan. Bagaimana cara kita solat, bagaimana kita berpuasa, apa yang membatalkan puasa kita, benda ni penting. Tetapi kita lupa hubungan kita dengan sesama manusia sebagai contoh. Di dalam Islam kita kata hablum min Allah, hablum min nas. Hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama manusia. Adakah kita berlaku adil kepada semua manusia? Surah Maidah surah 5 ayat nombor 8. Tuhan berfirman menyuruh orang-orang yang beriman supaya berlaku adil kepada semua, termasuk kepada orang yang memusuhi kita. Kita benci dia, kita tetap kena berlaku adil. Dan juga menyuruh kita lakukan perpaduan dan sebagainya. Harap ini menjawablah soalan tadi. Terima kasih saudara Syakirin. Saya lihat suasana hari ini pun bagaimana seorang warga negara Amerika Syarikat buat filem nama dia Sam mengenai nonsense Islam, nonsense of Muslims, ya. Dia jelas sekali dia salah anggap mengenai konsep kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga semalam Hillary Clinton pun buat statement bahawa perbuatan itu cukup menjijikkan, perbuatan itu adalah satu perkara yang menghina. Tapi ini di antara perkara yang kita lihat salah anggap. Sama ada ajaran Quran pun disalah anggap ataupun ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disalah anggap. Ya, disebut juga dalam Al-Quran bahawa jangan kamu wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullahu adwan bighairi ilm. Jangan kamu sama sekali menghina sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, kerana mereka nanti akan menghina Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak indirectly kita telah memberi peluang untuk orang menghina Islam pula. Ini tidak digalakkan dalam Islam. Jadi Puan Charanjit, Puan yang mewakili agama Sikh, kan? Bagaimana salah tanggapan orang terhadap Sikh ni? Adakah Sikh ini dia sama dengan Guru Nana, adakah dia bukan? Dan bagaimana pula adakah dia ni Rasul, utusan, dan pelbagai tanggapan orang yang melihat kepada agama Sikh itu sendiri. Silakan. Okay, terima kasih Tuan Moderator. Saya rasa bagi kaum bukan Sikh, mungkin salah anggap yang paling pertama adalah pengasas agama itu sendiri mungkin adalah anak Tuhan, mempunyai kedudukan yang special. Mungkin kedudukannya adalah lebih dekat dengan Tuhan. So saya rasa mungkin salah faham ni timbul kerana tak ada perbicaraan, tak ada bicara antara kaum dilakukan. Sebenarnya Guru Nanak juga adalah seorang manusia yang biasa, tetapi mungkin rohnya, tahap rohanianya adalah lebih tinggi dan beliau dapat memahami ilmu ketuhanan ini lebih baik daripada manusia-manusia ketika itu. Saya juga ingin beri komen di sini ialah jika kita lihat salah anggap ni wujud mungkin kerana filem-filem Bollywood yang banyak menukar persepsi masyarakat terhadap kaum Sikh. Dan saya lihat banyak masyarakat Malaysia juga mengambil kesempatan atau take for granted apa yang dilihat dalam filem-filem Bollywood dan melabel orang Sikh pun macam tu. Mereka akan letak budaya Punjabi yang keterlaluan hingga menukar minda orang Punjabi itu sendiri yang menjauhkan diri mereka daripada Tuhan. Alright, dengan ritual-ritual yang tak patut dilakukan. Sebenarnya sebagai seorang agama Sikh, tujuan kita dilahirkan adalah untuk bersatu kembali dengan Tuhan. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita sebenarnya adalah sebahagian daripada Tuhan. Justru
tujuan kita untuk bersatu kembali. Kitanya kononnya telah terpisah. So cara untuk mencapai Tuhan adalah dengan mencapai salvation. Tapi salvation ni tak semestinya dicapai dengan perut kosong, sembahyang pada dua pagi, berzikir 1000 kali nama Tuhan, Waheguru. Tak semestinya ini caranya. Okay, cara yang dicatatkan dalam Guru Granth Sahib sangat berbeza. So ini salah faham yang kita belajar daripada filem-filem Bollywood. Satu lagi, mungkin ramai yang kenal agama ini mungkin kerana Bollywood yang mengatakan bahawa Singh is king. Singh is not king. Actual meaning of Singh is lion. So saya rasa salah faham ni dilakukan oleh pihak media. Itu dari konteks bukan kaum agama Sikh, tapi jika kalau agama Sikh itu sendiri, rentetan daripada sosialisasi budaya popular daripada turun-temurun, saya juga lihat ada segelintir kaum Sikh yang menyembah atau memuja foto-foto guru. Okay, jika kita ikut logik akal pada zaman guru ni, pada abad ke-15 hingga ke-17, masa tu mana ada kamera? Tak ada. Okay, ini sebenarnya adalah olahan imajinasi seorang pelukis yang dikenali sebagai Bhai Sobha Singh. Tapi kita sebenarnya menganggap gambar itu adalah gambar Guru Nanak dan menyembah, walaupun mungkin mereka menyembah kerana rasa hormat, tapi kalau kita belajar Guru Granth Sahib ni sebagai pelajar seorang Sikh, saya rasa itu sesudah bertentangan dan harus diberhentikan. So amalan ritual dalam agama Sikh ni dia lebih kepada meditasi juga, berzikir, duduk dalam. Sepatutnya tak ada formula yang rigid. Sepatutnya dalam ketika saya sedang berbicara di sini juga, minda saya harus bersatu kepada Tuhan. Bila saya bercerita dengan Brother Shah di sini juga, sebab tu saya kata kita harus membawa kepribadian tu dalam kehidupan seharian. Tak semestinya kena ada platform institusi agama sahaja. So saya rasa bagi seorang Sikh, ini adalah cabaran yang paling besar untuk ditangani oleh kaum Sikh di sini. So boleh saya buat kesimpulan begini tak, sebagai asasnya agama Sikh ni dikembalikan kepada individu tersebut untuk dia untuk dia buat keputusan. Jadi secara manusia biasa ni dia boleh pilih mana baik mana buruk. So dia kena pilih yang baik dalam kehidupan dia, tinggalkan buruk, begitu? Ya, saya. Setiap orang sebenarnya diberikan pilihan. Adakah Tuhan boleh menjelma dalam rupa bentuk manusia? Why do we have so much of doubts about God? Nampaknya para penonton kita sudah ada beratur untuk bertanyakan soalan. Jadi saya mulakan seperti biasa, ringkaskan. Sila. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua. Merujuk kepada kitab agama Sikh, adakah Tuhan boleh menjelma dalam rupa bentuk manusia? Kalau kita rujuk balik mukadimah kitab spiritual ni, sebenarnya salah satu sifat Tuhan adalah tidak berbentuk. Tidak berbentuk, dan justru kita tak boleh lihat seorang manusia itu adalah Tuhan atau orang alim itu adalah Tuhan atau dekat kepada Tuhan. Semua perkara ini sebenarnya tidak relevan bagi agama Sikh. So apa yang kita boleh anggap adalah dalam ciptaan Tuhan, wujud Tuhan. So sekarang role sebagai seorang pengarang agama Sikh adalah untuk memaparkan kepribadian Tuhan dalam kehidupan seharian. So bagaimana dengan tuturan saya, dengan pemikiran saya, jika ini difahami dengan baik, so saya yakin kita tak ada masalah untuk berkomunikasi dengan kaum lain, sebab anda ada semacam perasaan bahawa saya kena menunjukkan yang baik. Malah dalam budaya Punjabi itu sendiri, bila seseorang tu membantu, kita selalu kata, oh, you was a God to me. Bila kita dalam kebuntuan, dalam masalah. So itu bermaksud orang tu telah berjaya mengemukakan atau menunjukkan kepribadian Tuhan melalui tindakannya. Tetapi itu tidak bermaksud beliau adalah Tuhan.
Ya, terima kasih. Nah, silakan makcik lama. Minta maaf makcik ya. Saya tak perasan saya ingatkan student mana tadi. Saya menunjukkan soalan ini kepada Cik Syah. Dalam ajaran Islam, jika kita buat salah, kita berdosa. Setiap orang yang berdosa akan masuk neraka. Kenapa Tuhan Islam suka sangat menghukum? Apakah komen Cik Syah? Terima kasih. Disebut dalam soalan tadi, bila kita buat salah, kita berdosa, dan bila berdosa masuk neraka. Maka kenapa Tuhan Islam ni seolah-olah macam suka menghukum aja. Salah, dosa masuk neraka. Ini adalah gambarannya silap. Ini tidak benar. Bila kita membaca Al-Quran, semuanya ada 114 surah di dalam Al-Quran. 113 surah bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian di dalam surah An-Naml ayat nombor 30 ditambah sekali lagi Bismillahirrahmanirrahim, keseluruhannya 114 kali di dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau kita lihat ajaran dalam agama Islam, bukan semua benda yang salah tu otomatik jadi dosa dan terus masuk neraka. Tidak. Dan Tuhan yang mencipta manusia, maka Tuhan tahu sifat manusia ini memang sifatnya lemah. Kita lupa, kita alpa. Dan setiap kali kalau kita telah melakukan kesalahan ataupun kesilapan, di dalam Islam kita ada konsep taubat. Kalau kita lihat di dalam surah Az-Zumar, surah nombor 39, ayat nombor 53 dan nombor 54, Tuhan berfirman dalam Al-Quran, katakan kepada hamba-hamba aku yang telah menganiayai diri mereka, janganlah kamu rasa duka cita. Berpalinglah kepada Tuhan kamu, yakni bertaubat. Taubat artinya kita tahu apa yang kita buat adalah salah, kita menyesal melakukannya dan kita tak mahu berulang kesilapan tadi. Itu taubat, bukan taubat ya. Jadi kita bertaubat dan kita tak mahu lakukan kesilapan yang sama, dan Tuhan akan ampunkan dosa kita. Kalau kita atas keterlanjuran di masa hadapan, kita silap lagi sekali, bertaubat lagi sekali. Kita silap lagi, bertaubat lagi sekali. Tuhan tidak akan berhenti mengampunkan dosa kita selagi kita tidak berhenti minta ampun, bertaubat kepada Tuhan. Di dalam surah Furqan, surah 25 ayat nombor 70, Tuhan berfirman dalam Al-Quran, dan bagi mereka yang bertaubat dan beriman kepada Tuhan dan melakukan satu amal baik selepas itu, Tuhan akan ganti amalan-amalan dosa mereka sebagai kebaikan. Kalau kita lihat, Tuhan adalah cukup baik dan bukan Tuhan suka menghukum. Tidak. Kalau kita lihat, kita niat nak buat satu benda yang baik, tak buat, dicatat kita telah lakukan kebaikan tadi. Kalau kita lakukan satu kebaikan, maka akan dicatat kita telah lakukan 10 hingga 700 kali ganda kebaikan tadi atau lebih lagi. Kalau kita niat nak buat jahat, tetapi kerana Tuhan kita tidak buat, dicatat satu kebaikan kerana kita tidak buat kejahatan tadi. Kalau kita lakukan kejahatan tadi, maka dicatat sebagai satu kejahatan sahaja. Tuhan Islam bukan Tuhan yang menghukum, dan kita tidak bertanggungjawab atas sesuatu yang kita tidak tahu, seperti mana disebut dalam surah Isra surah 17 ayat nombor 15, Tuhan tidak akan menjatuhkan hukuman kepada kita selagi belum hantar utusan yang memberi keterangan cara jelas. Terima kasih Brother Syah. Terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pada semua yang ada di sini. Jadi saya nak tanya, sama ada wujud ke tidak kehidupan selepas kematian. Saya nak beri soalan ni kepada Brother Tan. Sila respon kepada soalan ni kemudian. So mengenai kehidupan selepas meninggal mati. Mengikut ajaran agama Buddha, jika dilihat dari segi kosmologi agama Buddha, selepas manusia itu menghembuskan nafas yang terakhir di muka bumi ini, dia tidak semata-mata hilang di muka bumi ini, dan dia akan dilahirkan semula, diwujudkan semula di salah satu daripada 6 alam yang ada dalam alam sejagat ini. Misalnya terdapat alam yang dikatakan alam neraka untuk mereka yang telah melakukan perkara-perkara yang berdosa, dan terdapat juga alam peta yang mungkin biasa kita kenali sebagai alam hamdu. Kemudian terdapat juga alam yang dipanggil tirocana, yang merupakan alam yang terdapat haiwan, terjadi daripada jenis-jenis makhluk seperti haiwan dan serangga, dan juga alam manusia semula. Mungkin seseorang itu boleh dilahirkan semula sebagai manusia dan
ke alam yang lebih tinggi dan mulia seperti alam Dewa, Deva Loka tadi, dan Brahma Loka. Jadi dalam kosmologi agama Buddha, apabila seseorang manusia itu telah meninggal dunia, terdapatkah kewujudan selepas itu? Jawapan dia memang ada. Terpulang pada apa yang dilakukan dalam hidup ini, sama ada dia berfikir, bertutur dan melakukan perkara yang baik dan yang tak baik, terpulang pada apa yang dilakukan, maka seseorang itu mungkin dilahirkan semula di salah satu daripada alam yang dinyatakan itu. Silakan saudara. Okey, nama saya Muhammad Haris Adli bin Haji Zahari. Saya daripada Shah Alam dan saya ingin Brother Shah untuk membantu saya menjawab soalan ini. Ada pendapat mengatakan Tuhan tidak memahami masalah manusia. So, Tuhan lahir sebagai manusia dan melalui hidup sebagai manusia agar dapat memahami keadaan manusia sendiri, kan? And apakah respon secara logik daripada Shah terhadap dakwaan ini? Kita tidak percaya Tuhan lahir sebagai manusia, Tuhan tidak menjadi manusia. Dalam soalan tadi disebut Tuhan tidak memahami masalah manusia, maka Tuhan kena lahir sebagai manusia supaya memahami masalah manusia. Ini tidak wujud dalam konsep Islam. Di dalam surah Yusuf surah nombor 12 ayat nombor 100. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahawa Tuhan adalah Maha mengetahui. Tuhan mengetahui segala-galanya. Di dalam surah Al-Kahfi surah nombor 18 ayat nombor 19 malah disebut sekiranya seluruh lautan di atas bumi ini dijadikan dakwat untuk menulis ilmu Tuhan, lautan ini akan kering. Dan kalau diganti dengan lautan yang sama banyak, ia tetap tidak mencukupi untuk menulis ilmu Tuhan. Tuhan adalah Maha mengetahui. Tuhan tidak perlu menjadi manusia untuk memahami masalah manusia. Sebab Tuhan yang menjadikan dan mencipta manusia. Maka ditanya tadi, apakah jawapan cara logik? Cara logik saya akan kata begini. Katakanlah saya mencipta kereta. Jadi untuk memahami masalah kereta, adakah perlu saya menjadi kereta dan melalui hidup sebagai kereta? Tidak. Saya yang mencipta kereta, tentu saya tahu selok-belok kereta. Apa yang perlu saya lakukan adalah memberikan buku panduan, instruction manual. Jadi Tuhan menghantar instruction manual ataupun buku-buku panduan yang disebut dengan nama dalam Al-Quran, seperti Al-Quran itu sendiri yang diberikan kepada utusannya Nabi Muhammad, juga Zabur yang diberikan kepada Nabi Daud, juga sebagai Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa, dan juga Injil yang diberikan kepada Nabi Isa. Dan kalau kita lihat, Nabi-Nabi ini adalah utusan daripada Tuhan, membawa manual daripada Tuhan kita sebagai satu bimbingan, sebagai panduan. Dan sebagai orang Islam, kita percaya seperti mana disebut dalam surah Al-Baqarah surah nombor 2 ayat nombor 185, di mana Tuhan berfirman, Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai bimbingan, sebagai panduan lengkap untuk semua manusia. Apa saja masalah kita, jawapannya tetap terdapat di dalam Al-Quran kalau kita kaji. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan sebagai pencipta tidak dititik berat. Dialog sedemikian adalah harmoni. Ajaran-ajaran mungkin berbeza. Marilah kita beriman kepada Tuhan. Silakan, saudara. Saya nak tanya kepada panel yang beragama Sing, apakah ajaran agama Sing terhadap menyembah patung berhala? Adakah ianya dibolehkan? Sebenarnya agama Sikh tidak mempercayai kepada mana-mana objek yang boleh disamakan dengan Tuhan, tidak menyembah kepada patung berhala, objek ciptaan manusia atau apa-apa benda lain. Sebenarnya agama Sikh asasnya adalah gyan, knowledge. Ini adalah panduan atau landasan bagi penganut agama Sikh. Benda lain semua tak penting. So sebagai Sikh, a learner, seumur hidup ni kita harus sentiasa belajar, mengambil instructor manual tadi itu, okay, Guru Granth Sahib sebagai panduan, dan diharapkan dengan izin Tuhan kita boleh berjalan dengan di atas landasan yang baik. Justru sama ada untuk berpuasa, jika kita fikir, oh kalau saya merajuk kepada Tuhan seperti kita lihat daripada filem-filem Bollywood, saya takkan memuja anda lepas ni. So benda-benda ni semua tak main dalam agama Sikh. Mungkin ramai yang fikir konsep ketuhanan agama Sikh ni agak abstrak, tak boleh dicapai, tak boleh difaham.
kita tak perlu berpening kepala selagi kita berbuat baik kepada ciptaannya, setiap manusia, tanpa mengira gender, ras, ideologi. Saya rasa kita pada jalan yang benar dan kita boleh mencapai kefahaman apakah itu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ramai sangat yang nak bertanya. Saya nak beri laluan kepada puan yang sedang berdiri di belakang. Boleh adik-adik beri laluan boleh Please allow me to ask this question in English, and this is to Brother Shah. We, human beings, sadly to say, why do we have so much of doubts about God and His doings? Thank you. Manusia adalah sebaik ciptaan Tuhan. Saya bersetuju. Tetapi kenapakah hari ini manusia mempunyai begitu banyak keraguan terhadap kepercayaan kepada Tuhan, sehingga kan ramai manusia ingkar kepada perintah Tuhan dan sebagainya. Hari ini terdapat begitu banyak masalah di dunia hari ini kerana manusia tidak berpegang kepada ajaran yang dibawa oleh Tuhan kepada kita. Itulah soalan dia secara ringkas. Jadi maka jawapan yang saya akan berikan di sini adalah yang pertama sekali, kalau Tuhan nak jadikan semua manusia beriman kepada Tuhan, Tuhan dapat lakukan. Di dalam Al-Quran, ianya disebut dalam surah Yunus, surah nombor 10, ayat nombor 99. Kalau Tuhan nak jadikan semua manusia beriman kepada Tuhan, Tuhan dapat lakukan. Jadi adakah kamu akan memaksa mereka untuk beriman kepada Tuhan? So dalam Islam, dia tidak ada unsur paksaan untuk kita percaya dan beriman kepada Tuhan. Dalam surah Baqarah, surah nombor 2, ayat nombor 256, Tuhan berfirman, La ikraha fidin, tidak ada paksaan dalam agama ini. Sebab yang benar tidak sama dengan yang palsu ataupun yang salah. Kita dapat bezakan. Tuhan juga telah kurniakan manusia dengan akal fikiran. Dengan akal ini kita boleh membezakan yang mana baik, yang mana salah. Di dalam surah Maidah, surah nombor 5, ayat nombor 48, Tuhan berfirman, kalau Tuhan nak jadikan semua manusia sebagai satu umat, Tuhan dapat lakukan. Tetapi tidak. Tuhan nak uji manusia mana yang mahu beriman kepada Tuhan. Sebagai bukti, di dalam Islam kita juga percaya kepada malaikat. Malaikat 100% taat kepada perintah Tuhan. Kalau Tuhan nak jadikan manusia seperti itu, boleh. Tetapi kita akan taat pada perintah Tuhan 100% seperti malaikat. Dan manusia adalah yang paling istimewa sebab kita boleh menggunakan akal kita, lakukan kebaikan, taat kepada perintah Tuhan dan menjadi lebih baik daripada malaikat. Ataupun kita boleh ingkar kepada perintah Tuhan dan kita boleh jadi lebih buruk daripada binatang. Jadi inilah pilihannya ada pada kita. Buktikan kita sebagai manusia adalah makhluk yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Silakan saudara. Bolehkah terangkan peranan-peranan Tuhan orang Cina yang di Malaysia seperti Omi Tofo, Kuan Yin dan Tua Pekok? Silakan Brother Tan. Okey. Omi Tofo bukan Tuhan. Omi Tofo datang daripada bahasa Sanskrit. Amitabha. Amitabha mean boundless light, yang cahaya yang tiada bandingan tandingannya. Maksudnya ada kaitan dengan kearifan, kearifan manusia. Jadi Buddhis ada di kalangan masyarakat Cina yang berpanggil yang mengucap Omi Tofo itu sebagai satu cara mereka mengamalkan supaya mereka fokus pada pengajaran yang baik, iaitu sesuatu cahaya yang tiada tandingan dan bandingannya. Kuan Yin tu merupakan lambang simbol kerahiman, compassion. Asalnya Kuan Yin datang dari perkataan dua perkataan Cina, Kuan Yin. Maksudnya Kuan tu maksudnya perhatikan, Yin maksudnya suara. Jadi konsep Kuan Yin tu sebagai kadang-kala dipanggil sebagai dalam bahasa Inggeris Goddess of Mercy. Itu merupakan terjemahan yang salah yang dibuat oleh masyarakat Barat. They got a wrong way of translating Kuan Yin. They say it's Goddess of Mercy. It's nothing to do with God. Tua Pekong seperti mana yang disebut tadi itu sebenarnya tak banyak berkaitan dengan agama Buddha, tapi masyarakat Cina banyak menyembah Tua Pekong sebagai satu daripada banyak Tuhan yang mereka sembah untuk mendapatkan rahmat dan sebagainya. Jadi kita tidak menganggap sembahan kepada Tua Pekong itu sebagai amalan
ajaran agama Buddha. Walau bagaimanapun dalam fahaman agama Buddha, topik kong sebagai satu makhluk di alam kayangan boleh diklasifikasikan sebagai makhluk yang terdapat dalam 6 alam yang saya sebutkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berbalik kepada konsep simbolisme tadi. Kadang-kadang kita perhatikan dekat perayaan Kuil, kadang-kadang manusia dikatakan dituruni oleh roh Tuhan. Boleh Tuhan jelaskan untuk ni? Tuhan tidak ada nama, tidak ada rupa. Jadi bukan Tuhan sendiri boleh turun. Dia tidak boleh memperkecilkan menjadi satu benda yang boleh turunkan macam tu. Dia memang manusia yang kita panggil avatar. Kita panggil avatar. Avatar itu umpamanya manusia. Tapi manusia itu diberi ketuhanan, sifat-sifat ketuhanan. Supaya dia menjadi teladan. Macam manakah cara yang betul untuk hidup dengan sifat-sifat ketuhanan. Jadi siapa yang ada sifat-sifat ketuhanan itu kita anggap sebagai avatar dan kita merahmati sifat-sifat ketuhanan. Jadi kita mesti hanya merahmati sifat-sifat ketuhanan pada avatar itu. Saya mohon jutaan kemaafan kerana tidak dapat melanjutkan sesi soal jawab kerana masa sangat terhad. So saya dah sampai ke pusingan, penggulungan ataupun kesimpulan. Saya mula dengan Dr. Bala dulu. Silakan Dr. Memang kita kena berterima kasih atas usaha TV Hijrah sebab telah pun ada dialog harmoni ini akan disiarkan juga kepada seluruh negara supaya kita boleh memahami dan menghormati saudara yang beragama lain dan juga kita boleh hidup dengan harmoni. Jadi apa yang penting kita kena faham adalah setiap agama adalah dengan nilai-nilai murni saja. Tidak ada nilai-nilai yang tidak murni. Kalau ada sesuatu agama yang dengan nilai-nilai tidak murni, maksudnya dia bukanlah satu agama yang patut ataupun yang betul. Saya terus kepada Brother Tan, silakan. Saya faham agama Buddha tidak percaya pada Tuhan yang satu. Jadi macam mana nak jelaskan perbezaan pendapat ini? Jawapannya mudah saja. Rukun negara diwujudkan pada zaman kita mempunyai ancaman komunis. Komunis tidak percaya pada agama. Dan negara percaya pada masa itu kalau setiap manusia, tidak kira apa pegangan kepercayaannya, dapat mempunyai kepercayaan pegangan agama, mereka merupakan golongan yang dapat memberi kebaikan pada masyarakat. Jadi kalau kita lihat dari konteks itu, agama Buddha walaupun tidak tertakluk pada monotheism, one God religion, merupakan agama yang boleh menyumbang kepada kemakmuran dan perkembangan rohani seseorang di negara ini. So there is no contradiction, even though we don't believe in one creator God, with rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan masih kekal. Terima kasih Dr. Tan. Seterusnya kepada Puan Charanjit, silakan kesimpulan daripada perbincangan kita dan juga konsep ketuhanan yang dibincangkan pada hari ini. Saya rasa bertuah kerana dapat berkongsi pengalaman. Dialog sedemikian adalah harmoni dan sihat sifatnya dan harus diteruskan. Dan jika kita meneliti diri kita daripada suka menuding tangan atau jari, baiklah kita dengar apa agama kita sendiri mengatakan dan memahami agama kita terlebih dahulu, dan dengan itu kita dapat memahami agama lain dengan mudahnya. Apa pandangan Brother Shah bila dapat platform yang sebegini dalam membicarakan kepelbagaian agama dan mewakili agama Islam sendiri? Silakan. Baiklah, saya rasa syukur alhamdulillah, segala puji-pujian untuk Tuhan saja. Banyak yang saya pelajari pada petang ini daripada panel-panel yang begitu terpelajar. Saya juga ucapkan terima kasih kepada penganjur kita TV Al Hijrah menjemput kami pada petang ini. Dan seterusnya saya ingin menasihatkan diri saya dan seterusnya kepada penonton semua. Marilah kita beramal agama kita masing-masing dengan ilmu. Bukannya kita beramal Islam sekadar ikut-ikutan ataupun cara membuta tuli. Dan seterusnya kita di Malaysia hidup dalam satu masyarakat majmuk, pelbagai agama, pelbagai budaya, pelbagai adat, pelbagai bangsa.
Marilah kita hidup dalam keadaan yang aman damai dan harmoni. Kita saling faham memahami antara satu sama lain, saling hormat menghormati antara satu sama lain. Semua yang baik adalah daripada Tuhan dan kelemahan itu adalah daripada diri kami sebagai manusia, dan marilah kita beriman kepada Tuhan yang telah mencipta seluruh alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog harmoni sudah sampai ke penghujung. Saya ingin ucapkan jutaan terima kasih kepada para panelis, bermula dengan Dr. Bala, Brother Tan, Brother Syakir dan juga Puan Charanjit yang telah memberi komitmen yang sangat-sangat baik bagi saya. Dan tidak lupa juga kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada TV Al-Hijrah yang julung-julung kalinya dengan begitu bersemangat berani menampilkan satu topik yang secara eksklusif untuk tatapan anda di Dewan dan juga untuk penonton di rumah sana. Dan mudah-mudahan kita diberi kesempatan dalam sesi-sesi yang berikut. Kalau ada jemputan, sila kemari untuk berkongsi maklumat. Mudah-mudahan dengan demikian kita dapat membaiki diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian daripada saya. Segala yang baik itu datang daripada Allah, segala yang kurang itu adalah kelemahan saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we can share our practice and share our whatever the thinking. Kita dapat memahami semua agama dalam satu masa. It's a very educational program which will help the younger generation to grow with awareness and cooperation. Semua orang ada kan, dari segi agama lain semua diorang boleh bersatu. Provokasi apa tak ada. Saling menyayangi dengan saudara kita yang lain yang beragama lain. Memahami orang lain itu sudah cukup bagus. Rancangan seperti ini tidak harus berhenti dan perlu diteruskan untuk satu jangka masa yang lebih panjang. Supaya masing-masing agama dapat memahami antara satu sama lain, hidup dalam keadaan saling hormat menghormati antara satu sama lain.